Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hazala rizquna ma lahu min nafad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat pagi AUC, AW, FI, MZ, RSG dan SN. Okey, hari ini CBMD bersama Kak Su. Biasa kita CBMD kan setiap hari Ahad, tapi inilah kita dah mula CBMD hari Rabu dan insya-Allah kita akan berjumpa setiap 2 minggu. Okey, bersama CBM. Selamat pagi Aunty Nonai. Okey, bersama CBM lah. Okey, so dah tak ada lagi secara mingguan, 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Okey, so you all kena adjust you punya schedule. Hari Rabu malam jangan pergi mana-mana bersama CBM AUC. Okey? So, maaf kat ni guna phone je tak dapat tukar. Tak apa. Oh, meriah. Terkejut dah Abang Nubli. Oi, mana datang suara budak. Okey. So, tahniah. Okey, tahniah Abang PE pun dah tukar background. Kak ni no problem, tak apa. Okey, so yang available tu kalau rasa nak tukar-tukarlah. Okey. So hari ni Kak Su akan sambung audio magnet rezeki. Okey, nanti tengok je daftar 34 orang. Kak Su tengok semua yang familiar. Semua adalah orang-orang yang familiar. Kak Su sangat yakin you dah pun habis, dah pun khatam dengan kesemua audio magnet rezeki di Telegram kita. Tetapi seandainya jika ada orang-orang yang baru join, you boleh type dekat ruangan chat saya baru join, or maybe belum pernah lagi dengar walaupun satu audio, boleh juga beritahu Kak Su di ruangan chat, so Kak Su tahulah berapa ramai yang belum pernah dengar langsung. Okey. So hari ini Kak Su akan kupas 2 lagi topik, iaitu topik yang ke-7 dan 8, iaitu jendela yang buram dan juga Khairul Razikin. So Liza, saya baru join. You dah pernah dengar belum magnet rezeki? Bila you join? You nak unmute jawab pun boleh, you nak type dekat chat pun boleh. Oh, belum pernah dengar, tapi dah ada link untuk dengar audio magnet rezeki di Telegram channel. Dah dapat link belum? Okey, yang belum dapat link tak apa, lepas ni boleh minta upline link untuk mendengar kesemua audio magnet rezeki di Telegram channel. Kita dah sediakan dah sekian lama. So orang-orang baru boleh minta dan dengar, tapi tak apa, you can just follow dengar hari ini, because Kak Su akan kupas dalam bentuk yang paling tersimple sekali supaya lebih mudah difahami oleh mereka-mereka yang belum pernah langsung mendengar ataupun belum pernah tahu langsung pun mengenai magnet rezeki. So Kak Su akan kupas secara mudah lah, okay, supaya insya-Allah you akan lebih memahami dan mudah untuk you praktikan. Okay, so alhamdulillah. Bagi Kak Su untuk line siapa line sangkut-sangkut Suliza, okay, tak apa, insya-Allah dipermudahkan. Okay, selain daripada Suzuliza, ada siapa lagi yang baru yang belum pernah langsung dengar audio magnet rezeki? Tak adalah. Kak Su tengok semua nama yang dah orang lama je, yang dah familiar. Okay, so alhamdulillah tak apa, seorang sahaja. So hari ini Kak Su akan mulakan dengan topik yang ke-7, iaitu jendela buram. Okay, jendela buram. You tahu jendela tu apa kan? You tahu jendela tu apa? Jendela tu apa? Pintu? Siapa tahu jendela tu apa? Tingkap, yes, Syamil. Tingkap. Okey, apa makna buram? Buram tu apa? You yang dah dengar magnet rezeki tu, buram tu apa? Yes, Kak Zah, tingkap, and tingkap. Okey, alhamdulillah. Okey, tingkap. Buram tu apa? Jendela tu tingkap, yes. Buram? Buram tu apa? Tak bersih. Okey, CBM Hidayah cakap tak bersih. Okey. Buram. Okey, lagi yang dah khatam dengan audio magnet rezeki ataupun yang dah dengar berulang-ulang kali. Buram tu apa? Kabur. Okey. Blur. Okey, lagi? Suram. Okey, lagi. Ada berapa ramai ni? Ada 490 orang. So ada 490 jawapan. Berkabut. Okey, Kak Zah berkabut. Lagi. Ini je.
yang jawab ni je lah, dah pernah dengar. Yang lain belum. Tak cerah. Okey. Lagi-lagi tak ceria. Okey, jendela yang buram. Okey, buram ni adalah tertutup. Okey, bila sesuatu yang tertutup tu, so cahaya tak boleh masuk, tak bercahaya, blur, tak jelas, tak bersih. Okey, so jendela yang buram ni adalah tingkap yang tertutup. Okey, tingkap yang blur, tingkap yang tak jelas, tingkap yang cahaya tak boleh masuk. So something that you tak boleh nampak. Kita di dalam kita tak boleh nampak apa yang ada di luar jendela tu. Because of that jendela yang buram. Okay. So hari ni actually topik jendela buram ni is very very simple. Bagi Kak Su sangat simple lah. Okay. Ia memang Kak Su akan jelaskan supaya lebih faham, especially Suzuliza. Okay, tak pernah dengar tu. Belum pernah dengar lagi, insyaAllah lepas ni you akan dapat link dan you boleh dengar lebih details lagi berulang-ulang kali. Okey, jendela buram ni Kak Su, dia macam tadi you cakap lah, jendela tu adalah tingkap, dia blur, tak bersih, suram lah, tak ceria lah, okey, macam-macam kotor lah, okey, yang tertutup lah sebenarnya, tak bercahaya, okey, tertutup. So, Kak Su just nak bercerita kembali, okey, especially untuk Suzuliza yang belum pernah lagi dengar cerita ni. Okey, cerita dia, contoh. Okey, contoh, let's say, lepas maghrib lah, 7:30 malam, okey. Let's say Suzuliza kan tadi nama dia. You perlu pergi satu event yang sangat-sangat important, okey. You perlu menghadiri satu event dan you dah berjanji dengan kawan you ni akan naik kereta to fetch you daripada rumah tepat jam 7:30 lah, sebab you dah plan, okay, dah rancang sesungguhnya 7:30 tu you nak kena leave your house, you kena bergerak daripada rumah you untuk ke event tersebut. Okay, so bila you dalam rumah, you sekarang duduk dalam rumah ni, okay, you terpandang jam dah pukul 7, okay, sekarang jam dah pukul 7, 7:30 you have to leave your house, okay. Kawan dia akan datang fetch you naik kereta to leave your house to go to that important event. So jam dah pukul 7, lepas tu jam mula 7:05, jam bergerak, masa berjalan kan. Okey, bila jam dah mula 7:05, 7:10, hati you mula dah resah gelisah. Okey, you dah rasa a bit macam rasa mana kawan you ni. You dah expect, you actually tengah expecting her to come earlier untuk dia datang. Sebab you by hook or by crook 7:30 you must leave your house. Okey. So waktu berjalan ni, masa berjalan ni dah 7:15, 7:20 lah, you punya kegelisahan, you punya panik tu semakin menjadi-jadi. So you make a phone call, you call kawan you pula tak dijawab. So bila you make a phone call tu tak dijawab lagi, dah tambah you punya kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan, keresahan, everything semua. Kacau bilau you perasaan, everything, you dah semakin takut, you know, panik, macam-macam lah perasaan yang tak best-best kan. So tiba-tiba, okay, tepat jam 7:29, okay, tepat jam 7:29 okay, you tergerak untuk buka jendela rumah you. Okay. Actually, jendela you ni just bila you buka, you boleh nampak apa yang terlihat di luar rumah. Okay. So bila 7:29 ni, you buka jendela rumah you, terus you nampak kereta tu dah ada di luar rumah. Okay. So perasaan tinggal seminit tu terus berubah menjadi perasaan yang, of course, you rasa lega kan, rasa happy, rasa all the best feeling lah, sebab you dah sampai dah. So you mampu bergerak jam 7:30 malam untuk ke event yang sangat-sangat important tu. Okay, so now you bayangkan sepanjang 29 minit, kalau you nak bandingkan dengan 1 minit yang tinggal tu yang tiba-tiba you rasa lega lah, okay, because you dah nampak kereta kan. Sebab you buka jendela rumah you tu, you nampak kereta, padahal sebenarnya kereta tu dah sampai sebelum 7:29. Tapi disebabkan you just duduk dalam rumah yang dengan tingkap ataupun jendela yang tertutup, you tak buka, you tak nampak apa yang ada di luar rumah you. So sepanjang 29 minit tu you hidup dalam penuh kegelisahan, keresahan yang tidak ketenteraman, you know, galau, panik, macam-macam perasaan yang tak best-best. Seandainya you buka jendela rumah you lebih awal, you dah nampak kereta tu dah sampai lebih awal, you dah tak perlu rasa macam-macam perasaan yang tak best-best sebelum tu. Okay. So inilah maksud dia jendela yang buram. So apa yang Kak Su nak terangkan di sini adalah sebenarnya kan, sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita memang dikelilingi oleh
segala-galanya yang indah-indah, yang best-best, especially rezeki. Okay, rezeki rezeki yang pertama yang kita memang setiap hari kita menerimanya tanpa kita meminta adalah nafas. Sebab tu bila kita bangun pagi, kita celik mata je kan, kita dah boleh menghirup udara yang segar, kita dah boleh bernafas. Kita tak perlu macam kata orang tu, bila kita bangun pagi, kita buka mata kita tak bernafas, lalu kita perlu memohon dulu daripada Allah untuk minta nafas, baru Allah bagi nafas. Tak kan, kita tak hidup macam tu. The moment you celik mata bangun pagi je, you dah boleh bernafas, you dah boleh menghirup udara yang segar. This nafas ni adalah satu nikmat rezeki. Okay, satu nikmat rezeki yang people take things very lightly. Orang tak berapa pandang sangat yang nafas yang kita boleh menghirup udara segar ni adalah nikmat rezeki. Orang kalau seandainya rezeki tu orang lebih pandang macam banyak duit tu adalah rezeki, kalau harta benda tu adalah rezeki, itu orang lebih fokus kepada rezeki. Padahal nafas, diberi nikmat nafas untuk menghirup udara yang segar, kita boleh bernafas ni adalah satu nikmat rezeki yang tidak terhingga tau. You just imagine kalau you tak nak terima rezeki nafas ni, you tak nak hidup, the moment you bangun pagi, you tak nak nafas, you tak nak accept nafas lah, tak nak accept rezeki nafas yang Allah dah bagi pada kita tanpa kita minta-minta ni, you rasa you boleh hidup ke? Siapa rasa tak perlu nafas lah, bangun pagi tak perlu nafas, tak perlu hidup udara segar ni, boleh hidupnya? Siapa rasa macam tu? Anak tahu juga ada tak superhero kat sini yang boleh hidup tanpa bernafas? Kalau you rasa you boleh, you try lah sekarang. You try tahan nafas you, tengok berapa lama you boleh bertahan. Okay. So definitely lah, memanglah kita tak boleh bertahan lama. Seandainya you boleh tahan nafas you waktu you swimming kan, kita tahan nafas kan. Kak Su rasa pun berapa minit aja. Lepas tu you dah tercungap-cungap, you perlukan nafas. So nafas adalah nikmat rezeki yang Allah bagi tanpa kita minta tau. Ibarat rezeki yang dipaksa diberi pada kita. Dan kita memang kena banyak-banyak bersyukur, dan kena always jangan pandang yang yang bentuk terlalu materialistik sangat sampai nikmat ataupun rezeki nafas ni kita tak anggap sebagai rezeki langsung. Kata orang tu, orang banyak lepas pandang lah. Okay? Sebab tu kita kena banyak-banyak bersyukur Allah bagi kita nafas tanpa kita minta-minta. Betapa banyaknya kebaikan yang Allah kurniakan kepada manusia, kepada kita ni semua. Sebab begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, walaupun ada hamba-hambanya yang ingkar, namun Allah tetap berikan kepada kita semua rezeki, nikmat menghirup udara yang percuma, nikmat sihat, nikmat bahagia, semualah kepada kita. Walaupun kita adalah hamba-hamba yang mungkin ingkar dengan perintah Allah dan sebagainya, tapi kita tetap diberi nafas untuk kita terus hidup setiap hari. Okay? Syukur setiap detik masih bernafas. Yang sekarang kita masih lagi menghirup udara, menghirup udara, boleh bernafas, kita boleh belajar. Memang you tak minta kan? Ada ke siapa bangun pagi tadi tak bernafas lalu minta nafas? Tak ada kan? Memang automatically kita dapat rezeki nafas ni yang kita tak boleh nak tolak lah. Okay? Begitu juga dengan begitu juga dengan takrij hadis berkenaan keutamaan duha, menceritakan bahawa setiap batang tubuh manusia itu diciptakan dengan 360 persendian, yang mana dengan terciptanya persendian itu ia menyebabkan tubuh kita boleh bergerak. Nampak tak kekuasaan Allah? Allah beri kita nikmat kesihatan, di mana tubuh kita boleh bergerak, kita boleh beribadah. So these are among the kenikmatan rezeki yang Allah beri tanpa kita minta-minta. Okay, so memang di sekeliling kita ni, memang di tengah-tengahnya, di sekeliling kita lah, di tengah-tengah kita memang dah ada rezeki dah. Okay, so alhamdulillah, syukur. Yes, rezeki yang tak terhingga. Yes, memang kita sentiasa, memang di keliling kita, di tengah-tengah kita ni semua memang dah ada rezeki. Sebab itu, kalau you pernah dengar, dikatakan kita ni sebenarnya tak perlu mencari-cari rezeki. Sebab rezeki itu memang dah ada di tengah-tengah kita. Nikmat nafas tu adalah nikmat boleh menghirup udara segar, nikmat boleh bernafas tu juga adalah rezeki, nikmat tubuh sihat, persendian kita yang boleh bergerak, boleh buat tubuh kita bergerak untuk beribadah, solat dan sebagainya, tu adalah rezeki yang you tak perlu minta, tapi Allah dah beri pada kita. Okay? So Kak Su nak tanya lagi satu.
Okey, yang di sini sebenarnya ni apa yang kita perlu lakukan adalah untuk kita bersihkan ataupun kita buka jendela yang buram itu. So macam case tadi kan, bila dia buka jendela dia baru dia nampak, oh sebenarnya kereta dah tersedia di luar, dah sampai dekat luar rumah dah lebih awal. Sebab dia tak buka tingkap. So now sekarang ni bukanlah tugas kita untuk keep cari-cari rezeki, tetapi yang perlu kita lakukan adalah memperolehi ketenangan hati. Itulah yang you perlu fokuskan untuk tenangkan hati you. Okey, bila hati you tenang, rezeki lebih cepat sampai pada kita. Sebab jendela yang buram ni dia lebih kupasan kepada bagaimana kita dapatkan solusi untuk setiap permasalahan. Dan bila kita mungkinlah menghadapi macam-macam cabaran, ujian dan kehidupan seharian kita ni, yang first thing first adalah kita kena always tenangkan hati kita dulu. Kita kena damaikan hati kita dulu. So Kak Su nak tanya, bagaimana kita nak mendapat ketenangan hati? Siapa tahu? Siapa tahu boleh type dekat ruangan chat. Bagaimana cara untuk mendapat ketenangan hati? Kalau you tak jawab, bermakna hati you sekarang pun tak tenang. Tapi kalau hati you tenang, dan kongsi dengan kita semua macam mana. Okey, Zainab dia zikir, Frida zikrullah, dengan perbanyakkan berzikir, dengan mengingati Allah hati menjadi tenang, syukur. Zikir hati yang tenang, Masya Allah. Okey, so memang you all memang semua Kak Su sangat yakin you all sangat-sangat tenang, damai orangnya. Kita dalam circle yang positif kan. So memang you pun pakar senyumkan manusia. Definitely you sentiasa dalam keadaan tenang. Bijaklah untuk always dalam keadaan tenang, hati you cool, you know. Hati you lebih istighfar, yes. Selalu bersyukur dengan nikmat Allah, yes. Okay. So yang penting adalah kita tenangkan hati kita dengan berzikir, yes, dengan berzikir, sebab hanya dengan mengingat, bila kita zikir tu kita akan ingat Allah. Okay, so dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Yes, so importantly kita tenangkan hati kita dulu, damaikan hati kita dulu. Setiap hari insya-Allah kita akan cepat memperoleh rezeki. Sebab rezeki tak perlu dicari, memang dah ada di tengah-tengah kita dah. Yang penting kita jangan galau. Hati kita mesti nak damai, cool, relax, tenang. Okay, so bila hati kita kurang tenang, banyak-banyakkan berzikir, banyak-banyakkan mengingat Allah. Okay, seindah-indah rezeki adalah mendapat ketenangan hati dan jiwa. Meskipun begitu banyak rintangan dan ujian ditempuhi, okay, bila hati tenang dan jiwa tenteram, perbuatan dan tingkah laku akan ke arah kepada kebaikan. Bismillah. Okay, so walaupun sekarang pun mungkin you all ada any macam-macam ujian, cabaran, contoh masih lagi ada hutang dan sebagainya. You all dah belajar sebelum ni. Kita always gunakan perkataan-perkataan yang lebih menenangkan. We don't say hutang, kita sebut adalah amanah. So kalau you take it as ini adalah amanah-amanah, so kita lebih tenang untuk kita menghadapinya, you know, untuk kita berusaha untuk ke arah lebih baik lagi. So jangan think of banyaknya hutang, bangun pagi mengeluh hutang. Kita hidup ni, okay, jangan banyak mengeluh. Untuk mendapat kedamaian dan ketenangan hati, jangan banyak mengeluh. Okay, daripada banyak sangat mengeluh, lebih baik kita istighfar. Sebab dengan banyak beristighfar, Allah akan lapangkan segala kesempitan kita, Allah akan memudahkan, lapangkan rezeki kita. So daripada mengeluh, bangun pagi mengeluh, lebih baik istighfar. Okay, so dengan beristighfar juga kita akan dapat ketenangan hati. Okay, so bila kita istighfar, kita akan ingat Allah. So bila kita ingat Allah, hati akan menjadi lebih tenang. Okay, so sekarang Kak Su nak cerita, nak berkongsi satu cerita yang benar mengenai buah durian. Okay, so cerita ni adalah berkisahkan permintaan yang indah. Okay, orang nampak kan buah durian ni kan? Okay, ini ada cerita benar. Okay, satu hari ada seorang lelaki ni, dia sedang memandu, okay, driving. Okay, bila dia drive, dia terpandang di tepi jalan ada sebuah gerai menjual durian. Macam durian dalam gambar ni kan, kat durian. Okay, so bila dia nampak kedai durian, daripada jauh tu dia nampak kedai durian. So dia tengok, wah, dia tengok kedai durian ni macam menarik. Okay,
Bila tengok kedai durian ni nampak menarik, dia pun berhenti. Okay. Yul, ada ke tak ada ni Betul ke ni buah durian? Durian ke pisang? Yes. Kak Asu tunggu tau actually tau. Siapa yang betul-betul fokus yang cepat boleh detect Kak Asu cakap durian. Okay. So it's pisang. Yes, sengaja cakap durian nak tengok. Sebab Kak Asu sangat yakin you all ni sentiasa alert kan. So Kak Asu nak tengok berapa ramai yang akan Kak Asu, bukan durian lah, pisang lah. Sebab kita buat CBMD kan Rabu malam ni, bukan Ahad pagi tau. Ahad pagi Kak Asu tahulah you all segar-bugar kan. Okay, so banana. Okay, banana. I'm talking about banana. I'm showing this picture so about banana. Bukan durian. Okay, so tahniahlah kepada manager Hidayah Musa. Dia memang very alert selalu. Okay, so dia orang pertama. Okay, yang detect. It's actually pisang. So bila lelaki ini dia stop dekat gerai yang menjual pisang sebab dia nampak pisang ni sangat-sangat cantik. Okay, so yang menjual pula adalah dapat message daripada prospek. Okay, tak apa, nanti tinggalkan rezeki, alhamdulillah. So yang menjual pula adalah seorang anak muda yang berusia 20-an tahun. Okay, so si lelaki ni turun dan dia tanya berapa harga sekilo pisang ni. Okay, berapa harga sekilo pisang ni? Anak muda ni, penjualnya anak muda lah dia jawab, pisang saya ni cantik-cantik, sekilo RM4. Tapi tak apalah, kalau abang nak, saya jual sekilo RM3. So lelaki ni pun pilih dan lepas tu ditimbang. Bila ditimbang, harganya adalah RM12.90. Ini kisah benar. Gambar pun gambar yang benar. Okay. So bila dia timbang RM12.90, lelaki ni cakap, boleh kurangkan lagi tak? Terus anak muda ni cakap, boleh bang, boleh. Saya boleh turunkan lagi harga. Tapi satu je, saya nak abang doakan saya. So dia minta doa. Okay, dia minta doa. So lelaki ni cakap, baiklah, saya doakan awak, bisnes pisang awak ni sentiasa laris, sentiasa maju, sentiasa laris kan. Dan anak muda ni cakap, tak bang, tak. Saya tak nak abang doakan saya dimurahkan rezeki dalam bisnes saya ni. Sebab saya tahu, saya yakin rezeki saya setiap hari ada. Saya tahu pisang-pisang saya ni setiap hari insya-Allah boleh terjual semuanya. Saya bukan nak abang doakan saya murah rezeki. So betapa yakinnya dia, sesungguhnya dia tahu rezeki ni memang dah ada dah. Memang dah ada untuk dia. So dia tak perlukan lelaki ni untuk mendoakan dia supaya lebih murah rezeki. Okay. So you rasa apa doa yang dia minta sebenarnya? Siapa boleh jawab? Jawapan yang pertama, jawapan yang paling tepat ataupun jawapan yang hampir tepat, ada rezeki menanti you all. Sebotol fokus. Sebab you all fokus sangat dengan cerita Kak Su pasal pisang ni kan. Okay. So Kak Su nak berkongsi rezeki sebotol fokus kepada jawapan yang paling cepat, yang paling tepat ataupun tak tepat tapi hampir tepat. You rasa apa yang dia minta? Doa apa yang dia minta? Dia minta doakan dia dapat anak. Okay, Dian cakap, okay, good try. Tenangkan hati, mudahkan urusan dia. Okay, dia minta untuk pergi Mekah. Okay, lagi doakan untuk kesejahteraan manusia, doa cepat dapat jodoh. Okay, dipermudahkan urusannya, doakan abang tu dimurahkan rezeki. Doakan abang tu dimurahkan rezeki. Anak muda ni dia minta abang lelaki tu untuk mendoakan dia. So bila lelaki tu nak mendoakan dia, okey, lelaki tu mendoakan dia semoga bisnes awak maju jaya, awak dimurahkan rezeki. Dia kata tak bang. Dia tak perlu didoakan untuk dimurahkan rezeki sebab dia yakin rezeki dia tu memang dah ada. So dia tak nak bukan dia tak minta doa untuk dimurahkan rezeki, tak. Okey, dia minta doa yang lain, minta untuk sentiasa tenang dalam hidupnya, minta kesihatan, dia minta pisangnya sentiasa cantik. Kek Mi ni kelakar. Okey, pisang ni memang cantik selalu Kek Mi, sebab tu memang hari-hari laris. Okey. So doakan untuk ibu bapa dia semoga sentiasa sihat, doa ketenangan hati, minta doakan orang tuanya, ketenangan dan kebahagiaan, doakan untuk dia diberikan ketenangan hati. Doa ketenangan hati tu dalam 50% lah, tak berapa nak hampir tepat lah. Okey. Tapi ia melibatkan hati lah. Okay, ia melibatkan hati. Kesihatan dan fokus, selalu doa sentiasa berbuat baik, doakan dapat hadiah apa. Okay.
Doa supaya diberi ketenangan. Ia melibatkan hati, betul hati, okay, tapi not really ketenangan, bukan ketenangan. Doa tak iri hati, okay. Doakan tetap dan sentiasa bersyukur, doa supaya menjadi manusia yang bersyukur, supaya dia ikhlas. Ada lagi, ditetapkan hati dan iman hampir. Itu Kek Mi hampir, Kek Mi. Lagi-lagi doa kekal jadi baik hati yang bersih. Okay, ya? Ataupun you nak try lagi? You nak try jawab lagi ataupun okay dah Kak Su, give up Kak Su. Okay, apa jawapan dia? Doakan yang membeli pisangnya dimurahkan rezeki. Dah hampir memang fokus kan. Doakan hatinya supaya sentiasa bertakwa pada Allah, masuk syurga tanpa hisab. Doa sentiasa bertakwa dan masuk syurga tanpa hisab. Hampir jugalah, hampir juga. Okey, so doakan dapat hati sentiasa tenang dan tetap jiwa yang lapang. Doa tetapkan iman. Okey, Kak Su akan ambil jawapan yang ada perkataan yang hampir sama dengan jawapan yang sebenar lah. Okey. So tadi Kak Su nampak yang pertama adalah Kek Mi, dia cakap hati yang tenang dan iman, something like that. Iman, right? The word iman is betul. Okey. So dah ataupun you nak try lagi? Dah boleh stop? Kalau dah sentiasa bersangka baik, semoga sendiri membeli pisang menjadi asbab kebaikan. Okey. Dah lah Okey, cukuplah. Sebenarnya kan, okey. Kak Su akan pilih jawapan yang pertama yang hampir tepat sebab ada perkataan iman adalah daripada Kek Mi tadi. Okey, so hadiah sebotol fokusnya Kak Su akan beri kepada Kek Mi, nanti Kek Mi boleh PM alamat lah. Okey. Last doakan join AUC. Yan. Lelaki ni pun tak ada lah, bukan orang AUC, so dia pun belum kenal lagi AUC. Okay, nanti you carilah gerai yang jual pisang tepi jalan. Mungkin ialah di antara yang Kak Su ceritakan ni, bolehlah ajak join AUC. Okay. Okay, so tahniah rezeki dah menanti Kek Mi ni. Okay, sebenarnya dia jawab apa tau? Okay, welcome. Dia jawab, tak bang. Abang jangan doakan saya dimurahkan rezeki. Abang doakan saya agar Allah ikat hati saya dengan iman. Itulah permintaan dia. Okay. So dia minta ditetapkan iman sebab sesungguhnya dia memang dimurahkan rezeki tu, dia memang sangat yakin rezeki tu memang dah ada untuk dia dah. Tapi sebab tu dia minta ditetapkan iman. Bila kita ni minta Allah ditetapkan iman, bila kita sentiasa dalam keadaan beriman, kita lebih tenang lah. Sebab bila kita beriman ni, kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, hati kita akan jadi lebih tenang. Betul? Bila kita beriman, kita tahulah mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, segalanya yang best-best kita ingat, kita akan elak daripada melakukan segala kemaksiatan sebab kita sedar perbuatan-perbuatan yang tak baik yang kita perlu refrain dan sebagainya kan. So itulah dia permintaan dia yang sangat luar biasa lah. Okay, so dah okay, rezeki untuk Kek Mi. So next, okay, tahniah. Okay, Allah ikat hatinya dengan iman, Masya Allah. Yes. Okay, so sebab kalau orang tak faham about magnet rezeki, mungkin dia tak tahu, mungkin dia akan minta macam abang doakan saya lah bang, murah rezeki. Dia akan lebih pada mengadu tau, mengeluh tau, bisnes saya tak bagus lah bang, and so on lah. Kak abang doakan saya lah, ramai pelanggan beli pisang saya lah. Dia akan lebih pada mengeluh dan all the negative things lah kan. Tapi sebab dia percaya rezeki dia sentiasa ada, so dia tak perlu didoakan untuk rezeki, dia minta ditetapkan iman. Allah ikat hati dia dengan iman. Okay. So next, hidup ini lapang yang sempit hati kita. So dalam kita nak menjemput rezeki ni, rezeki tu memang dah ada di keliling kita ni. Yang apa yang perlu kita buat adalah bersihkan hati kita lah, tenangkan hati kita, damaikan hati kita, sebab hidup ni memang lapang. Rezeki tu memang dah berada di sekitaran kita, di tengah-tengah kita kan. So bila you lebih tenang, you lebih cepat memperolehi rezeki tu. Bila kita dalam keadaan tak tenang, of course lah kita lebih banyak mengeluh daripada beristighfar kan. Daripada mengeluh yang bukan-bukan, lebih baiklah kita beristighfar, okay? Supaya rezeki kita lebih dilapangkan. Dan bila kita dah mula dalam proses menenangkan hati,
Okey, hati kita dah lebih tenang, kita dah belajar lebih tenang, tapi kadang kita manusia biasa kan tetap juga terusik, emosi kita terusik, terjejas. Okeylah, bolehlah you tambah dengan doa-doa yang menenangkan hati. Kak Su pun sangat percaya, believe you all pun memang ada mengamalkan doa ketenangan hati untuk buat hati you lebih damai lah. Okey, so bacalah doa ini berulang kali agar hati mendapat ketenangan dan jiwa mendapat kekuatan. Dah taza innallaha ma'ana. Okey, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Okey, boleh tambah lagi, boleh amalkan doa-doa untuk ketenangan hati selain you dah beristighfar, you berzikir kan untuk tenang hati you, dan you boleh tambahkan lagi dengan doa-doa ini berulang-ulang kali. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Okey, Allah Rabbku, aku tidak mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. So boleh amalkan doa ini. Okey, mudah-mudahan lebih cepat you tenangkan hati you. Okey, maybe tidak istighfar banyak kali pun still masih lagi ada gangguan-gangguan yang tak best-best, hati mudah lagi terusik. So nak kuatkan jiwa you lagi, mintalah, doalah pada Allah agar diberi ketenangan hati. Okey, so jendela yang buram adalah solusinya ketenangan hati. Tenangkan hati you, damaikan hati you, okey, untuk menjemput rezeki yang memang dah ada dah untuk kita. Boleh? Boleh? Faham? Siapa kat sini yang dah kata, oh okey saya dah faham Kak Su, dengan Kak Su punya explanation yang sangat simple lah. Very basic dalam kehidupan kita seharian pun, this is what we should be doing. Okay, bangun pagi sebab tu, Daya, thank you. Sebab tu tengok kita ada tempayaki kan, tempayaki tengok. Sifu yang non-Muslim pun pandai untuk kita sentiasa berkongsi kesyukuran. Dan kalau you banyak dengar kan, selalunya orang akan cakap, saya bersyukur hari ini saya dapat menghirup udara yang segar, saya bersyukurlah dapat diberi kehidupan sekali lagi pada hari ini untuk lihat family tersayang, untuk bersama keluarga tersayang. Firstly, orang akan bersyukur diberi nikmat kehidupan, dapat lagi bangun pagi, bernafas, dapat bersama keluarga tersayang kan. So itulah dia nikmat. Nikmat yang pertama, celik mata adalah nikmat rezeki nafas lah. Okay, yang kita tak minta tapi Allah dah beri pada kita automatically. Yang kita pun tak boleh nak tolak. Memang tak mampu nak tolak lah. Jangan tak boleh, memang tak mampu nak tolak langsung. Okay. So bersihkan jendela you yang buram, okay, bersihkan supaya dapat energi-energi yang positif, you lebih tenang, keadaan diri you, hati you damai, insya-Allah dia akan lebih mudah rezeki akan cepat sampai pada you lah. Okay, so from next moment onwards ni, kalau masih lagi di antara you yang mungkin ada lagi problem, masih hati lagi tak tenang kan, so banyakkan berzikir, banyakkan istighfar, tambahkan lagi lah membaca doa-doa ini. Mudah-mudahan Kak Su doakan you lebih tenang dan lebih damai hati you, more relax, cool, okay, tidur pun dengan tenang, bangun pagi besok pun dengan lebih kesyukuran, lebih appreciate the value of nafas, boleh bernafas, rezeki nafas, okay. Jangan bawa tidur lah apa-apa problem sampai nak tidur pun bawa problem, masih lagi tak tenang. Terus dalam mimpi pun termimpi-mimpi juga benda yang tak best-best. Dan bangun tidur sambung lagi, meletih, mengeluh macam-macam. So janganlah macam tu. Okay, so kena ubah. Okay, ubah. Okay, insya-Allah Kak Su yakin you all semua boleh buat. Lebih tenang, tenangkan hati. Okay, insya-Allah you akan lebih segala permasalahan you lebih cepat selesai, and then you akan sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah lah. Okay, amin, amin, amin. Okay, next, nombor 8 adalah, insyaAllah kita habis dalam waktu sejam hari ini. Nombor 8 adalah khairul razikin. Okay, khairul razikin ni kita tahu sesungguhnya Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Beliau maha kaya, okay, beliau yang memberi kekayaan, beliau yang memberi rezeki pada kita semua. Segala yang datang, yang berlaku di dunia ni adalah di atas izin Allah, segala-galanya daripada Allah, baik yang mungkin yang best sekali, yang indah-indah sekali, ataupun mungkin ada yang tak berapa best, semuanya adalah di atas izin Allah. Okay, as you all know, okay, daun kering pun takkan gugur tanpa izin Allah. So begitu juga dengan kehidupan kita, segala-galanya adalah datang daripada Allah dan atas keizinan Allah ia berlaku dan ia terjadi. Okay.
So khairul rezeki ni adalah satu doa. Okey, doa minta rezeki. Okey, doa minta rezeki yang tak terduga lah. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat 114. Okey, mari kita sama-sama dengarkan doa minta rezeki ni. Seandainya ada di antara kita ni yang masih lagi ada mungkin rezeki yang tak berapa lancar, okay, you ada your own anything lah yang tak berapa best dalam hidup, ya. Cuba amalkan doa ini, mari kita dengar bersama-sama. Oh, tak ada suara Okey, okey, tak apa, sekejap Since tak ada suara. Oh, okey. Tak ada suara, sekejap. Tadi kat Sutas macam ada Kak Su kena share sound sekali masa share screen. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Okey, itulah dia doa. Okey, kalau yang belum pernah mengamalkannya, you bolehlah mengamalkannya. Okey, surah Maidah ayat ke-114. Okey. So apakah translationnya? Sebenarnya doa ini Nabi Isa, okey, putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya kita memang sangat faham, okey, sangat faham sesungguhnya segala rezeki itu memang datang daripada Allah. Okey, bila you dapat satu yang best you, kita memang appreciate lah, kita rasa blessed, rasa bersyukur kan, rezeki kan. Okey, bagaimana pula kalau kita dapat sesuatu yang tak best, something yang tak berapa best terjadi pada diri kita. Okey, dan kita juga kena yakin sesungguhnya yang tak berapa best itu juga adalah datang daripada Allah, di atas keizinan Allah ia terjadi. Okey. So adakah you perlu rasa beremosi keterlaluan bila something tak best terjadi pada diri kita? Okay, you kena ingat Kak Su bagi satu contoh. Okay, secara in the simplest way lah. Okay, contoh kaum wanita ke kaum lelaki lah, kalau kita let's say pergi masjid kat Singapura ni masjid lah, surau memang tak banyak, so masjid kita pergi masjid, kita dengar ceramah agama, okey, kita dengar ceramah agama. So waktu balik tu, bila kita datang habis balik kan, orang semua keluar masjid kan, wah semua cari slipper masing-masing
yang lelaki-lelaki lah, yang perempuan-perempuan, okey, cari slipper. Lepas tu dalam waktu orang ramai-ramai semua cari slipper, tengah sibuk-sibuk cari slipper kan, kita pun terjatuh. Contohlah you terjatuh lah sebab ada orang belakang menolak kita, dan kita pula terjatuh. Alamak, kita dah rasa macam kita dah rasa macam mana ni slipper, cari-cari tak jumpa-jumpa kan. Lepas tu kita pula terjatuh lagi, orang belakang pula tolak pula terjatuh. Wah, kita dah mula rasa dah tak best lah, feeling kita dah tak best kan. Sekali bila you toleh belakang tu adalah ustazah selebriti. Ustazah selebriti yang dijemput untuk memberi ceramah agama tadi. So kita bilang, alamak ustazah selebriti tolak you tau. Apa reaksi you? Okey, ustazah selebriti ni dah lah you minat gila dengan dia kan. Lepas tu dia datang khas pula untuk bagi ceramah dekat masjid dekat tengah rumah you. You datang pula sebab you really suka sangat dengar dia punya ceramah yang sangat memberi impact, okey, yang very effective. Abang Syafiq Lepas tu pula dia pula yang langgar you sampai you jatuh, dah hampir nak marah, dah geram lah kan. Sekali bila toleh adalah selebriti tu, ustazah selebriti tu. Adakah you terus nak akan marah dia? Siapa akan marah? Saya tak kisahlah Kak Su, ustazah ke, selebriti mana ke, dia dah tolak saya ni, saya dah jatuh, saya dah malu ni tengah-tengah ni. Dah ramai-ramai orang saya jatuh pula, dah ramai saya pula yang jatuh ni, dah slipper tak jumpa. Lepas tu kena tolak sampai saya jatuh pula, saya tak kira lah siapalah dia. Sebab dia dah tolak saya mesti nak marah dia. Saya nak marah dia, saya nak maki dia. Siapa akan berkelakuan macam tu? Siapa berani? Ataupun siapa memang really boleh tak jadi marah rezeki dapat jumpa. Ya, lagi yang lain marah. Tak kisah sebab dah betul marah kan, tak kira bila dah marah tak ingat tahu orang, tak kisah siapa pun. Marah je. Sabar je lah. Okey, Sazan cakap sabar je lah. Yang lain yang diam ni dia marah. Yang marah. Okey, ni Nisa kata tak marah. Okey, urut dada. Urut dada tu sebab apa? Sebab marah ke ataupun tak boleh marah jadi urut dada ke, ataupun urut dada pasal apa? Sebab apa? Sebab tak boleh marah dia jadi marah kat dada you urut dada you sebab tanda marah, ataupun apa? Istighfar. Okey, istighfar, sabar, baik baik you all. Okey, so selfie dulu. Dah jatuh nampak kat belakang, selfie dulu. Kasut pun tinggal tepi tak apa. Tak jadi marah, selfie lah. Nak marah tapi kena sabar. Sebab apa you sabar? Kenapa you tak jadi marah? Kenapa? Bukannya you memang naturally orang penyabar, you hampir nak marah tau, tapi memandangkan dia ustazah selebriti, so you tak jadi marah. You terus jadi sabar. Kenapa Kenapa tiba-tiba you boleh automatically jadi sabar? Lupa nak marah. Syamin terus lupa nak marah. Kenapa boleh terus lupa nak marah? Kenapa boleh terus jadi sabar? Kenapa Dah belajar magnet rezeki. Okey. Jumpa peminat. Ni Rafiqah, you jumpa peminat, ustazah aku peminat you. Iman kuat. You see kan pakai senyuman manusia, sambung senyum. Jatuh pun senyum. Okey. Ustazah punya kulit flawless. Dia dah bagi ilmu, tak berani nak marah guru. Yelah, okey. Sebab kontrol malu. Okey, sebab gembira tak disangka-sangka. Baik you all very fast to switch you punya emotion daripada marah terus jadi sabar, jadi baik, daripada muka geram marah boleh senyum. Wah, masya-Allah, hebat you all. Tak marah sebab orang bukan sengaja anggap dugaan. Mesti ingat man, adjust dari marah nak marah jadi sabar. Alhamdulillah, syukur. Inilah dia, alhamdulillah kita berada dalam AUC kan, kita diajar magnet rezeki. Kita diajar untuk mendengar dan mempraktikkan, mengamalkan magnet rezeki. So bila hati kita ni tak mudah, kita tak berani nak marah, takut rezeki dikurangkan. Okey, tapi Kak Su percaya sebab apa you all nak tak jadi nak marah. Okey, you boleh mampu bersabar sebab you tahu dia adalah seorang ustazah yang dah berkongsi ilmu, ustazah yang you sangat appreciate, value, okay, kehadiran dia, perkongsian ilmu dia, you kagum, you hormat dia. Okay, so sebab itu di antara faktor yang you tak boleh nak marah. Sebab kita adalah orang yang kenang budi kan, kita kenang jasa. Okay, dia dah datang, dah berkongsi ilmu, datang ke tempat kita berkongsi ilmu. Okay, then of course kita ada sifat rasa hormat, kagum kan. Dia adalah ustazah selebriti pula tu. Okay,
Senyum je Kak Su nampak adik-beradik cakap baik-baik. Ya, okay. So, itulah dia. Walaupun dia actually dia juga manusia biasa macam kita. Tapi kerana kita kagum dan hormat dia, okay, kita pun tak jadi nak marah. Kita kenang segala kebaikan dia, okay, dia berkongsi ilmu datang ke, put in effort datang ke tempat kita dan sebagainya. So sama juga dalam kehidupan kita, bila kita tahu dan sedar segala yang berlaku tu adalah datang daripada Allah di atas keizinan Allah. So benda yang tak best-best berlaku pada diri kita ni, you nak rasa marah ke? You nak cepat beremosi ke? Nak cepat, you know, mengeluh, nak rasa, you know, nak meliti-meliti, nak marah-marah, nak rasa nak rasa everything lah yang tak best-best lah. You nak condemn ke? Berani tak? Ustazah selebriti yang kita minat lah. Okay? So macam Kak Su cakap tadi, bila kita tahu dan sedar sekali yang berlaku ni datang daripada Allah, atas keizinan Allah ini, bila yang tak best-best berlaku pada diri kita, adakah you akan condemn? Marah? Berani tak nak condemn, marah? Walaupun kalau you tahu sekali yang berlaku datang daripada Allah, bila tak best-best terjadi. Definitely, sedangkan manusia tadi, Ustazah selebriti tadi itu juga adalah manusia. Dan di atas rasa hormat you dan kekaguman you terhadap diri dia, you tak jadi nak marah. You mampu tersenyum, you mampu bersabar. Of course ditambahkan lagi dengan ilmu magnet rezeki yang you dah belajar, yang you praktikkan, okay, untuk biasa tenangkan diri, you know, tak mudah marah, sentiasa positif. Of course lah, itu untuk orang yang dah boleh hadam, dah boleh amalkan magnet rezeki. Orang yang mungkin dalam proses baru nak belajar, belum lagi bijak mempraktikkannya setiap hari, tapi because automatically tak boleh marah lah, tu ustazah sih yang langgar, you know, kita terlalu pandang dia sangat, okay. So kita tak mampu nak marah. So tapi padahal dia juga manusia macam kita. Manusia juga, okey. Perlu training untuk switch memang amalan magnet rezeki, audio magnet rezeki ni membantu sangat. Yes, sebab tu you all ni sekarang ni yang lagi mungkin dulu pernah dengar sekali waktu join AUC kan. Okey, disuruh dengar, you all dengar, dan after that terus tak pernah dengar lagi. Better dengar lagi. Dengar ulang-ulang kali pun lagi sangat digalakkan. Okey, keep on dengar. Tak payah rasa hormat guru melebihi rasa marah. Yes, kita sebab kita rasa hormat guru. Contohlah, okay, nanti kita jumpa ada anti nonai tu sekali tolak, yang you terjatuh gara-gara anti nonai tolak you nak marah ke anti nonai? Siapa nak marah anti nonai? Anti nonai tertolak you lah. Yelah, mungkin secara tak sengaja. Of course orang tolak tak sengaja lah, mana ada orang sengaja nak tolak kita kan. Jangan kata ustazah selebriti lah, anti nonai lah. Anti nonai tolak you terjatuh. Wah, dekat pula, dekat BOI dinner, anti nonai tolak, jatuh pula depan orang ramai ternampak, jatuh. Toleh belakang, alamak anti nonai tolak. Marah ke anti nonai? Alhamdulillah anti tolak. Ya, alhamdulillah anti tolak. Okey, lagi. Mesti kita takkan marah ke, jangan kata usaha selebriti lah. Ibu anti nonai pun sebab apa? Kenapa you tak mampu nak marah anti nonai? Toleh je, anti nonai. Tengok aja muka anti nonai, kita pun automatik tersenyum. Ada rasa sifat hormat lah. Sebab ada sifat hormat dengan anti nonai kan. Yalah, kita pun faham anti nonai, you know, very, kata orang tu dah senior kan, tapi dia berada dalam circle positif kita, dalam Alujab circle, sama-sama berjuang dengan kita to help more people via forever. So automatically ni cakap sorry anti, anti yang tolak, no bangun, no yang cakap sorry dengan anti, bagus no. Okay. So bila no dah jatuh, no bangun, cakap sorry dengan anti pun jawab apa? Thank you. Anti jawab thank you. Anti yang tolak tau. Anti cakap thank you dengan no. Sebab no cakap sorry. Okay. So itulah di antara contoh. So ini secara basic lah. Okay. So nanti kalau terjumpa, kalau Kak Su tertolak ke, jangan marah Kak Su Okay. Kalau terjumpa mana tahu kan, tolak sikit, alamak Kak Su tolak. Kak Su boleh marah lah, Kak Su dia bukan senior mana pun. Kak Su kenapa tolak? Sorry Kak Su. Okay, jangan macam tu lah. Okay, nanti pun say sorry juga. Okay, so kita kalau dengan sama manusia, kita boleh ada sifat hormat, kagum, yang kita boleh switch our emotion, okay, daripada marah tak jadi marah, boleh mampu bersabar. Sama juga dalam kehidupan kita secara seharian. Of course kita ni sentiasa diuji lah, tak semuanya apa yang kita hidup kat dunia semuanya best-best kan. So demi untuk menguji keimanan kita, kita juga akan diberi ujian dan sebagainya. So kita kena yakin segala yang berlaku adalah datang daripada Allah. So
kita akan bila kita sedar ia datang dengan izin Allah, okey. Kita tak mudah nak meroyan lah. Dia sebut meroyan meroyan, tak mudah nak marah, mengeluh and so on lah. Okey, kita kena appreciate sebagaimana kita diajar di AUC. Everything apa yang berlaku pun alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, okey. Sebab ia datang daripada Allah dan ia datang bukan biasa-biasalah. Ia kalau ia datang dalam bentuk bungkusan, okey, kita tahulah sesungguhnya ada sesuatu yang best di sebaliknya. Okey, dah kurang berani nak marah-marah. Syamim kata dulu kalau pegang steering kereta automatik ada tanduk. Sekarang semakin praktikkan. Alhamdulillah, astagfirullah. Dulu cakap juga ya Allah dia ni sebut nama Allah tapi hati kan sekarang baik. Sekarang dah slow didik hati untuk lebih husnuzon. Alhamdulillah. Okey. So alhamdulillah you kena bersyukur banyak kita berada dalam Allah dah rezekikan kita berada dalam AUC. Okey, kita dihidangkan dengan ilmu magnet rezeki, okay? Disediakan audio magnet rezeki dalam Telegram untuk you dengar supaya kehidupan you lebih tenang, okey, lebih positif, lebih mudah tersenyum, okay? Dia dah pandai senyum tu, okey, jadi semakin pakar pula senyumkan ramai orang di luar sana. Okay, so bila kita faham, kita akan lebih tenang lah, okay, dan tak mudah marah-marah. Okay, Kak Su nak share lagi satu. Okay, bila kita diberi rezeki, okay, rezeki yang sangat best, rezeki yang best, of course lah. Kita memang bersyukur dan tanda, Kak Su nak bagi contoh tanda syukur Nabi Sulaiman alaihi salam yang dianugerahi dengan pelbagai kenikmatan, kekuasaan, kekayaan, keistimewaan dan kelebihan. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam tidak pernah sombong dan dia sentiasa mensyukuri nikmat Allah dengan sering menyebut hadza min fadli rabbi. Okay, so artinya ini adalah kurniaan dari Rabbku. You know, Nabi Sulaiman kalau kita baca kisah sejarah Nabi ni memang beliau diberi macam-macam keistimewaan, kekayaan dan sebagainya, dan dia tak pernah lupa, okey, untuk sentiasa mengucapkan hadza min fadli rabbi. Dia tahu segala-galanya adalah kurniaan datang daripada Allah, segala rezeki ni memang datang daripada Allah dah. Okey, so kata-kata ini amat disukai oleh Allah, lalu dirakamkan ucapan ini dalam Al-Quran. Justru jadikanlah kalimah Nabi Allah Sulaiman ini sebagai ucapan harian. So Kak Su sangat percaya juga, because Kak Su memang baca you punya FB, Kak Su tahu macam mana you jawab di ruangan komen, dan Kak Su memang nampak ramai orang memang dah sentiasa mengucapkan dalam ruangan komen tu hadza min fadli rabbi bila diberi pujian, bila diberi komplimen, diberi kredit dan sebagainya. Memang ramai Kak Su dah nampak dah amalkan. Tahniah. Okey, so segala apa yang kita perolehi, segala rezeki kebaikan kita perolehi ini kita kena ucap syukurlah sebab memang ia datang daripada Allah. Okey, so ini yang best. So setiap kelebihan yang Allah kurniakan pada seseorang itu bukan untuk tujuan bangga diri, itu juga adalah ujian. Justru sebutlah, kerapkanlah bibir kita ni bila kita dipuji orang, kita diberi ucapan tahniah di atas mungkin kejayaan kita dan sebagainya tu, kita kena sentiasa ingat segala-galanya adalah limpahan kurnia daripada Allah. Okey, so barang siapa yang tidak lupakan Allah atas apa yang dimiliki, maka itulah orang yang bersyukur. So boleh alhamdulillah berada di ISI, kita kenal, tahu dan dapat praktikan EMR dalam kehidupan. Yes, so now kita dah belajar ni, bukan saja kita amalkan dalam kehidupan seharian, dalam social media juga, dalam FB juga, dalam menjawab komen prospek ataupun komen daripada FB friends dan sebagainya kan. Banyakkanlah guna kalimah Allah. Okey, bila diberi pujian, itu masya-Allah, kita puji Allah dulu. Kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah dulu. Okey, dan jangan lupalah untuk kita sentiasa melafazkan hadza min fadli rabbi, insya-Allah. Okey, sama-sama kita amalkan dan saling-saling berkongsi manfaat lah. Jadi kadang kita ni nampak kawan-kawan kita amalkan gini yang baik-baik, yang best, kita pun akan duplicate kan, dia akan follow kan. So kita mulakan lah. Okey, bila nampak sesuatu yang best-best janganlah sebut dulu wow hebatnya, wow masya-Allah, insya-Allah. Tahniah Kak Su. Okey,
Jangan wow hebat Kak Su. Kak Su tak hebat, Allah yang lebih hebat. Okey, Allah yang hebat, bukan Kak Su yang hebat. Okey, so kita praktikkanlah. Okey, praktikkan. Kita memang dah diajar untuk positif kan. Kalau you perasan AUC leaders ni kita tak pernah meroyan dekat FB status. Pernah you nampak leader-leader AUC ni meroyan lah, ini cakap-cakap yang tak best-best, yang negatif dekat status FB, tak pernah kan? Sebab kita ni adalah insan-insan yang berada dalam circle yang ajaib. Kita sering-saling mengingatkan. So sama juga kita don't share negativity. Kita beri sesuatu yang bermanfaat supaya dalam masa yang sama kita membantu juga mendidik orang. Okay, dengan tulisan, penulisan atau perkongsian yang best-best yang dapat beri manfaat pada orang. Kita jawab komen orang pun yang bahasa yang indah-indah, yang best-best. Itu juga adalah berkongsi manfaat lah. Okay, so boleh Okay, dari Abu Hurairah, okay, Nabi SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dan dikabulkan, dan ketahuilah bahawa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dalam kita berdoa tadi, macam let's say you nak mula doa minta rezeki tadi, okay, kita kena sentiasa dalam berdoa tu, cuba untuk tidak menjadi ibu singa permulaan daripada rumah sebelum dimulakan rezeki mana-mana, insya-Allah belum dapat ilmu yang begitu padu daripada kasih saya dapat ijai, alhamdulillah. Okay, so dalam kita dah belajar satu doa minta rezeki bila kita berdoa ni dia punya how I say dia punya cara lah, okay, cara adalah berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan yang Allah akan kabulkan doa kita tu. Apa saja doa yang you minta mesti dalam keadaan yakin, tak boleh dalam keadaan yang lalai. Okay, so insya-Allah bila kita doa dalam penuh keyakinan Allah akan kabulkan doa kita, kita pasti akan dapat. Okay, dan lagi satu, okay, tak dengar lagi. Tadi yang khairul razikin tu kan, diulang sekali lagi, ada lagi khairul razikin ni dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-11, ayat yang terakhir. Okay, kita boleh dengar sama-sama. Nanti kat supli kat sini tak dengar pula. Okay, sekejap. Kita dengar lagi surah Al-Jumu'ah ni ayat 9 hingga 11. Sekejap Okay, kalau you all ada soalan, okay, ada apa soalan, bolehlah tanya boleh type dekat ruangan chat lah. Okay, you all type dekat ruangan chat. Kita nak share surah ni, kita dengar sama-sama. Where's the volume? Sorry, sekejap. Okay. Jom kita dengar surah ni. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Okey, nampak tak tadi khairul razikin diulang lagi pada ayat yang ke-11, okey, dalam surah Al-Jumu'ah ni, sebab okey, hari Jumaat ni adalah hari yang sangat special. Okey, hari yang sangat special.
Okey, hari yang sangat special, hari Jumaat yang yang biasanya kita bila tiba hari Jumaat kita tahu adalah hari Jumaat hari yang penghulu segala hari, okey. Hari Jumaat tu ada banyak sangat kata orang tu rezeki lah, rezeki sepanjang hari Jumaat tu, okey, di mana dianggap hari Jumaat adalah merupakan hari raya bagi kita orang Islam, okey. So, bila tiba hari Jumaat tu, actually surah Al-Jumaat tadi tu mengatakan bila tiba hari Jumaat tu memang dah direzekikan, okay, especially untuk orang lelaki untuk menunaikan solat Jumaat, okay, di masjid dan tinggalkan segala jual beli, okay, kita fokus untuk solat Jumaat dan okay, habiskan segala khutbah Jumaat, everything semua. Bila dah tamat everything, barulah you all boleh terus sambung jual beli, sambung bersilaturahim, everything. So kena percaya, okay, sesungguhnya Allah itulah yang memberi rezeki. Okay, so jangan khawatir, oh kalau nanti tinggalkan rezeki, pergi solat Jumaat, tinggalkan urusan perniagaan kita ni nanti tak ada rezeki and so on kan. Kita tak boleh beranggapan begitu sebab yang memberi rezeki semua sekali-kali daripada Allah. So tunaikan kewajipan yang utama dulu, okay. So sebab Allah lah yang memberi rezeki. So bila dah habis solat Jumaat tu barulah you all boleh sambung segala aktiviti you all, nak berniaga ke, nak mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim juga adalah menjemput rezeki, adalah rezeki juga bila you eratkan silaturahim. So bila tiba hari Jumaat tu adalah hari yang sangat best. Kadang Kak Su pernah dengar juga kawan-kawan bila dia buat sedekah subuh tu, especially hari Jumaat tu dia takkan miss. Ada kawan Kak Su tak pernah miss sedekah subuh, especially hari Jumaat. Walaupun hari lain pun ada sedekah juga, tapi kalau hari Jumaat tu is like very special lah sebab penghulu segala hari kan. Dan di sini juga Kak Su just nak briefly share, okay, apabila setiap kali Jumaat tu apakah yang tersedia untuk kita. Of course apa yang dah disarankan tu of course lah dia tersediakan bermacam-macam kebaikan dia, pahala yang tersedia, okay. So hari Jumaat tu diantaranya adalah kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Okay, kalau boleh baca, memang baca ke semua ayat. Fadilatnya kita akan disinari cahaya di antara dua Jumaat. Sebab tu alhamdulillah di AUC juga kita sentiasa diingatkan, malam Jumaat ni kita diingatkan untuk baca Al-Kahfi, baca surah Al-Mulk, okay? Berselawat. Daripada malam Jumaat lagi kita dah diberi peringatan. Lepas tu dah masuk keesokan harinya hari Jumaat lagi, kita lagi diingatkan lagi, okay? Untuk baca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyakkan selawat. Fadilatnya kita akan mendapat syafaat Nabi lah. Okay, so antara lafaz selawat yang sahih adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. That's the very kata orang tu yang mudah, especially kalau kita ada anak kecil ke, kalau kita nak terus suruh dia amal yang panjang-panjang tu kan, ambil yang mudah sudahlah. Yang mudah ni, yang mudah diingat, mudah dihafal dan diamalkan, yang sahih adalah inilah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, so perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Okay, dan bagi yang lelaki kita disunahkan untuk mandi sebelum mendatangi Jumaat, berwangian dan ditekankan agar datang awal ke masjid. Okay, bukan selalu tapi hari Jumaat je dikhususkan. So kita buatlah, jangan tinggalkan. Okay, jangan tinggalkan. Walaupun hanya sunnah tetapi grab the opportunity, grab the chance. Sebab kita tak tahu sama ada kita akan jumpa lagi ke tidak next Jumaat. Okay, so always amalkanlah. Okay. Dan kita disunahkan memperbanyakkan berdoa sepanjang hari dan difokuskan pada penghujung asar, fadilatnya mendapat doa yang mustajab. Memang hari Jumaat tu ada waktu-waktu yang doa sangat-sangat mustajab, okey, dan banyakkan berdoa. Kita pun sendiri pun tak tahu, okey, tak tahu the exact time doa kita yang akan dikabulkan, waktu-waktu doa mustajab kita pun tak tahu, tapi okey, kita just doa sepanjang hari dan fokuskan lebih selepas asar lah, di penghujung asar tu okay, kita fokuskan lebih lah, banyakkan berdoa, okay, even dalam RSG group, okay, CBM Rawani pun sudah selalu always remind, okay, dah okay, banyakkan berdoa, okay, hujung asar ni, dah petang ni kan, banyakkan berdoa ya. Kak Su nampak lah, okay, peringatan daripada CBM Rawani dalam group. Okay, dan kita dilarang juga, okay, ini just ilmu tambahan ni, kita dilarang oleh Nabi SAW berpuasa sunnah khusus pada hari Jumaat, kecuali ada berpuasa sebelumnya.
Okay, sebab hari Jumaat kalau kita just puasa single day sahaja, sebab hari Jumaat itulah dianggap sebagai hari raya bagi kita orang-orang Islam ni. Okay, dan kita kalau nak puasa hari Jumaat tu kena puasa dengan sebelumnya hari Khamis lah. Okay, kita tak boleh puasa hari Jumaat, kita tak boleh puasa single day, singly hari Sabtu, sebab hari Sabtu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, dan kita tak boleh puasa hari Ahad sahaja sebab hari Ahad adalah hari yang diagungkan oleh orang Nasrani, kaum Nasrani. Okay, so selain daripada itu kita juga dianjurkan untuk berbuat banyak kebaikan yang lain seperti bersedekah dan sebagainya. Okay, so kita dah tahu banyak kebaikan pada hari Jumaat, banyak rezeki-rezeki yang terhidang untuk kita. So terpulang pada diri sendiri. Okay, sebab tu rezeki ni tak perlu nak mencari-cari lah. Memang dah ada. So it's up to you, sama ada you nak cepat atau lambat je rezeki tu. You nak grab the opportunity ataupun tidak. Okay, so sentiasa didik diri kita agar menjadi insan yang takwa. So dalam apa ilmu yang kita belajar melalui magnet rezeki ni, kita always apply to our kehidupan, to our business forever. InsyaAllah you akan berolehi segala keajaiban lah. Okay. So Kak Su dah habis. Okay, dah habis dah touch on these two topic, jendela yang buram dan juga khairul razikin. Mudah-mudahan perkongsian Kak Su ni dapat buat you all faham lah. InsyaAllah you all faham, dapat apply. Kak Su tahu you all memang lebih bijak daripada Kak Su. Okay, Kak Su ni masih lagi belajar. So I just share. Okay, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk you all semua. Okay, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian kita ni sudah tamat, mudah-mudahan ia meresap ke dalam jiwa. Okay, so hopefully Kak Su harap you all amalkan magnet rezeki, dengar berulang kali, walaupun dulu pernah dengar tapi after that dah lama tak dengarlah semula, sebab kita pun CBMD akan terus mengupas topik-topik dalam magnet rezeki ni, dalam modul magnet rezeki ni ada banyak. So Masya Allah, best pantun. Okay, so dengarlah ya, dengar sebelum macam Kak Su ni pun kadang sentiasa dengar jugalah, walaupun Kak Su tak dengar hari-hari, tetapi of course lah kita rasa bila kita ada peluang je terus kita dengar lagi, daripada you dengar lagu-lagu yang masuk ke final anugerah juara lagu tu kan, baik you dengar audio magnet rezeki. Okay, so rasa ketawa ni semua tengah tunggu ke apa hari Ahad ni, anugerah juara lagu. Wah, lemak. Baru dah plan. Hari Minggu tak ada CBMD, pagi, malam nak tengok anugerah juara lagu. Kak Su cakap jangan dengar lagu-lagu kat anugerah juara lagu. Suruh dengar audio magnet rezeki. Okay, so kita dengar benda-benda yang bermanfaat lah. Okay, yang mendatangkan kebaikan pada diri kita. Bukan saja kat dunia, tapi insyaAllah dapat jugalah saham di akhirat nanti. Okay. So, Kak Su mohon maaf jika ada salah silap, jika ada kekurangan tu memang daripada kelemahan diri Kak Su lah. Sekali yang best-best tu memang daripada Allah. Okay, dan insyaAllah kita akan bertemu 2 minggu lagi bersama CBM Mia. Dia akan menuliskan lagi topik dalam audio magnet rezeki. Okay, so Kak Su dah habis, dah tamat. Kak Su nampak tadi CBM Miza diketawa, Kak Su sebut anugerah juara lagu. So Kak Su nak kasih Sifu Miza untuk bercakap sedikit. Sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Kak Miza kena tengok recording. Kak Su tolong up recording cepat-cepat sebab tadi ada emergency. Sian pakcik tu dia kencing manis. Lepas tu tak nak pergi hospital. Dia berlobang-lobang lah. Berlobang. Ish. Lepas tu macam mana nak cakap nasib baiklah kita kena syukur banyak-banyak sebab bila kita buat forever, kita masuk kelas produk, kita belajar dengan doktor tau. Jadi kita belajar produk, kita belajar cara makan kan. Kita belajar ejen kanser apa semua tu kan. Jadi alhamdulillah syukur banyak-banyak. Ilmu tu kita ada, jadi kita boleh gunakan ilmu tu untuk jaga mak ayah kita kan. So tadi masa Kak Miza pergi tu actually ada anak dia yang jagalah, tapi orang forever dengan orang bukan forever baca menjaga orang tak sihat ni, belum sihat ni, dia lain kan.
Kan? Kalau macam kita tengok ubat doktor kasih apa kan. Semua jenis ubat tu kita baca. Dia bagi klorofil tadi. Orang kencing manis kaki berlubang bagi klorofil. Tak ada KKM pula tu. Lepas tu kena bancur dengan air, memang mahal. Lepas tu ada satu spray ingredient langsung tak ada. Satu botol segini, ni nampak ni. Sejengkal kat Miza ni, RM80. Masya Allah. Hai. Pakcik tu dah beli 4 botol dah. Kita punya Aloe First RM77, parti pula tu. Nampak tak? Sebab tu kan, kena masuk kelas, okay? Kelas produk, kelas bisnes. Ni kelas hari ni. Okay? Siapa-siapa yang tak ikut lagi audio 01, yang Kak Miza punya landasan magnet rezeki. Lepas tu kita ada perisai rezeki kan. Lepas tu kita ada apa minggu lepas? Kita ada Kak Lila. Lupa. Kita dah 04, 05, kita dah 06, 07 kan. Sebenarnya kalau kita dengar yang original daripada Pak Nas, ada yang tak faham bahasa Pak Nas sebab Pak Nas tu di Indonesia. Kak Miza, Soden dengan Kak Lila faham lah sebab kita orang memang lidah Jawa. Kan? Jadi kalau macam Kak Azhar tu dia pun macam awal-awal tu dia macam terbeliak jugalah biji mata dia. Apa dia cakap? Yelah, kan bahasa dia banyak bahasa Jawa kan. Macam tu. Jadi inilah peluang untuk kita perbaiki lagi kita punya kekuatan dalaman. Sebenarnya magnet rezeki ni adalah inner power. Nampak tak Kak Lila, Kak Su, Mia, Kak Azhar, CBM Wani, Kak Miza, nampak tak kita orang punya gaya bercakap kan? Yang tadi Kak Su cakap, gaya penulisan dekat Facebook kan? Gaya kita komen dekat orang, gaya kita marah kat orang. Pernah kena marah Kak Miza tak? Macam mana gaya orang magnet rezeki marah dengan orang yang belum magnet rezeki marah? Kau pernah tengok Kak Lila marah? Kan? Dia orang magnet rezeki marah ni, dia bersopan santun sikit, berbudi bahasa sebab kita dah belajar magnet rezeki. Kau bayangkan, ramai orang, dia tak ada magnet rezeki, dia tak ada ilmu NLP ni kan. Dia marah orang. Itu yang keluar segala-gala jenis binatang apa semua tu. Nampak tak? Siapa yang suka tengok sinetron boleh faham. Oh, macam tu kan. Okay. Jadinya Kak Miza nak suggest untuk kita semua sekali tengok balik, sentiasa ulang-ulanglah magnet rezeki. Dan Kak Miza sendiri kan, Kak Miza sendiri kalaulah rasa macam emosi tak berapa nak stabil, lepas tu tengok-tengok biasa dapat 2 VIP, biasa dapat 10 VIP kan, tapi macam bulan tu still ada drop sikit kan. Jadi Kak Miza akan buka aje magnet rezeki tu mana-mana je. Nanti kan tiba-tiba ya Allah, aku silap kat sini, aku tak betul kat sini, aku akan betulkan diri aku sendiri. Okey, kan? Jadi magnet rezeki ni sebenarnya kita nak betulkan diri kita sendiri. 01 Syed tak join lagi. Okey, nanti kita akan share koleksi video-video magnet rezeki AUC, okey, dekat dalam grup WhatsApp. Nanti korang boleh masuk dan boleh je ajak prospek masuk situ. Okey, malam ni ada tak yang belum join forever lagi? Ada tak yang belum join forever, join kelas Kak Su malam ni? Ada tak? Ni Adli ni macam tak biasa nampak ni, ada kan? Masya Allah, Dr. Khair ni biasa dah. Okey. Kak Miza tengok sikit. Adli tadi tak biasa nampak. Okay, Nora ni biasa. Shazlin, okey. Norma ni macam tak biasa nampak. Okey. Rosnah binti Mak Yusof ni macam tak. Okey, ini Kak Rosnah, Kak Ros, Rida, okey. Syazian, okey, speaker kita yang ajaib sangat-sangat. Yui Haina. Sedap nama. Tapi cantik. Okey. Untuk sesiapa yang belum lagi join forever, okey. Alhamdulillah, selain daripada kelas online and offline marketing, Telegram kita yang di Telegram AUC yang sangat-sangat mahal tu, yang digerami. Baru nak berjinak selepas bertemu dengan Abang Syafi'i, masya-Allah, tabarakallah. Okey, untuk yang belum join forever lagi, okey, selain daripada online and offline marketing yang kita akan ajarkan, Kak Miza dan leader-leader AUC, kan, orang kuat Kak Miza ni, CBM Wani, CBM Kak Lila, CBM Kak Azhar, CBM Mia, CBM Kak Su, kan, okey, kita ni semua menerapkan tentang magnet rezeki. Ada banyak sangat ilmu dekat luar. Okey, Kak Miza bukannya orang cakap apa, bukannya terlalu taksub dengan ilmu magnet rezeki ni, tidak. Okey, korang boleh belajar ESQ, korang boleh belajar NLP, boleh belajar apa benda lah.
apa benda training kat luar sana, apa marketing langit, gergasi hijau, okey? Yang itu okey. Kenapa Kak Miza Kak Miza ambil Manage Rezeki sebagai silibus kita? Yang pertama, dia free. Tak payah bayar. Ada 45 audio free. Kan kalau nak kena bayar nanti mencabarlah sikit nak suruh korang bayar kan. Ini ilmu free. Okey, ilmu free. Dan magnet rezeki ni sebenarnya dia membetulkan diri kita sendiri. Kan? Dan sebelum kita betulkan orang lain, kita kena betulkan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab bila kita betulkan diri kita sendiri, betulkan apa Kak Miza? Kan? Hati dalam ni. Dalaman ni yang orang tak nampak ni. Kekuatan dalaman ni yang orang tak nampak ni yang kita nak kena betulkan sendiri. Kan? Kalau macam kau bangun lambat ke, kalau macam kau tak apa nak rajin ke, yang ni orang nampak. Jadi kita boleh tolong betulkan dalaman ni. Dengar sini baik-baik, percaya cakap Kak Miza, bila kita betulkan diri kita, Allah betulkan sekeliling kita. Kan? Dulu kita dapat orang-orang kawan-kawan yang sangat suka downkan kita. Kau ni tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab kau ni SPM, muka kau tak handsome. Jangan haraplah kau nak berjaya jadi jutawan. Kan? Kau dah tak pandai. Kan? English pun kau tak pandai. Kawan pun tak ada. Cakap pun berterabur. Gigi pun berterabur. Semua berterabur. Jangan mimpi nak jutawan. Dulu kawan-kawan kita macam tu. Bila kita betulkan diri kita, Allah akan hantar kawan-kawan yang positif, yang sentiasa sokong kita. Macam itulah. Okay. Jadinya Manage Rezeki ni ilmu daripada Indonesia lah kan. Tapi dia sebenarnya nak betulkan diri kita. Doa yang kita cakap, mindset kita ni kan, especially untuk orang-orang bisnes ni kan, mindset macam mana mindset yang sebenar untuk orang bisnes. Dan sebenarnya rezeki ni kan, kalau kita pergi kat Mekah, kita pergi Madinah kan, waktu azan je adakah orang buka kedai? Waktu azan orang buka kedai tak? Mana waktu azan tak ada jual beli pun. Tapi kenapa orang kat Mekah, orang kat Madinah kaya-kaya? Kan? Itu yang kita nak bawa dalam bisnes kita. Dalam kehidupan kita. Waktu kita kerja, ke kita bisnes, kan? Kita paksa diri kita ni waktu solat. Bersedia 5 minit sebelum masuk waktu. Yang lelaki pergi jemaah. Yang perempuan pergi paksa lelaki dia berjemaah. Sebab apa? Kita perempuan tak payah berjemaah, kita pun dapat juga pahala berjemaah kan? Jadinya kau paksa je lelaki kau pergi jemaah. Kan? Kita gunakan magnet rezeki lah. Ayat-ayat magnet rezeki kan kat suami kita tu kan, supaya dia pergi berjemaah dekat masjid, supaya kita pun dapat menumpang pahala insya-Allah. Okay? So Kak Miza nak bagi tahu hari Ahad insya-Allah kita akan ada GP. Jadi kita akan ada GP soft sell. Maksudnya Kak Miza akan mengajar Google My Business. And lepas tu ingat tak dulu kita ada business preview, kita ada GP YouTube marketing. Ingat tak? Kan? Ingat kan? Siapa ingat Kak Miza buatkan GP YouTube marketing? Berapa ramai kita berjaya membuka hati orang untuk join Forever, join AUC dengan YouTube marketing tu? Kan? Ramai kan? Antaranya CBM Win. Beria kau jangan ni ajak aku buat Business Forever. Aku memang tak nak dah kan. Lepas tu terus VIP. Okay, insyaAllah tunggu poster daripada Kak Miza. Kita akan buat tu hari Ahad. Okay, dah boleh buat marketing daripada sekarang. Okay, dan buat P100. Siapa buat P100? Siapa buat P100 hari ni? Kami nak tengok siapa buat P100. VIP AUC dia tahu P100 apa. Kan, Kak Ni buat P100 pagi tadi. Dengar je lah cakap mentor dia kan. Cakap Sifu, cakap upline. Dapat close VIP. Kak Miza pun alhamdulillah. Okay. So P100 ni wajib kita buat setiap hari. Okay. So sebab apa? Sebab P100 ni dalam 9 langkah jutawan-jutawan AUC kan. Jadi kita buat sama-sama. Kalau tak tahu tanyalah mentor, tanyalah upline. Untuk orang yang belum join Forever, P100 ni adalah kita follow up menggunakan WhatsApp. Okay, follow up content kita dah sediakan. Kak Miza ada konten baru hari ni. Nak kopi tak? Dah 2 hari ni dapat idea, dapat konten baru kan. Siapa nak konten? Konten baru ni. Okay, so insyaAllah esok kontennya adalah ini. Kejap Kak Miza buka. Kak Miza bagi gambar je. Kita dah
kita dah tunjukkan produk, kita tunjukkan macam mana kita dapat PM ubat gigi yang banyak kan. Alah, tak boleh sharing pula. Bukan co-host. Kak Miza akan share pasal produk sikit esok. Jadi tunggu copywriting Kak Miza. InsyaAllah boleh gunakan untuk P100, okay, untuk kita tarik ni. Okay, dan Kak Miza nak ingatkan semua yang ada hari ni, okay, kita nak gunakan Business Forever ni untuk dapatkan sebanyak-banyak pahala. Okay, kita niat Business Forever ni untuk untuk kita beribadah juga. Okay, dan kita kena bertanggungjawab untuk menjadi pengguna yang setia. Jangan kita pergi ajak orang buat Business Forever, kita pergi ajak orang guna produk Forever tapi satu ketul ubat gigi pun kita tak guna. Kak Miza boleh nampak korang punya pembelian. Dan Kak Miza dah tanya dah. Leader-leader, Kak Lina, ini kenapa ni? Rajin masuk kelas tapi tak guna produk. Macam mana nak close? Kan ubat gigi pun tak guna, macam mana nak close produk? Macam mana nak close fighter user? Jadi taklah awak nampak siapa kita ni. Okay, so mulakan dengan ubat gigi Forever yang sangat-sangat best ni. Ni siapa tak guna memang dalam keadaan kerugian lah. Okay. So ilmu yang kita dapat daripada Kak ni, kita bersugi, kita bersihkan gigi kita kan. Setiap kali nak solat kita bersihkan gigi. Niat nak bersihkan gigi kerana ikut Nabi Muhammad, so insya-Allah dapat pahala. So gigi kita pun jadi, mulut kita pun jadi segar je. Kak Miza tak pernah pergi buat scaling ke apa tau. Pakai ni je, tak ada pun kerak-kerak hitam-hitam ke kuning-kuning, tak ada. Gigi Kak Miza. Siap boleh tumbuh gigi lagi depan ni, tahu tak? Pakai ni, pakai tak tumbuh. Kau jual ubat gigi ni, gigi boleh tumbuh tau. Ajaibnya. Nanti tanya apply masing-masing. Macam mana gigi Kak Miza boleh tumbuh dengan menjual ubat gigi. Okey dah, baik. Alright, Kak Miza doakan yang terbaik untuk semua yang join malam ni. Okay, amalkan ilmu manage rezeki ni bukan setakat dekat bisnes saja, tapi kita amalkan bersama-sama dengan anak-anak kita kan. Dan anak-anak kita akan jadi manusia yang positif. Bayangkan kita ada anak yang sentiasa senyum, yang sentiasa bersemangat dalam keadaan apa pun kan. Cikgu dia, kawan-kawan dia buat kat dia, dia senyum, dia gembira. Bayangkan. Kan, jadi manage rezeki ni untuk bisnes, untuk kehidupan kita seharian juga, insya-Allah. Okay, so terima kasih Kak Su bagi Miza peluang cakap ni. Mudah-mudahan apa yang Kak Su sampaikan ni terus masuk dekat dalam sanubari semua orang. Lalu ramai orang dapat manfaat, lalu Kak Su dapat pahala yang banyak sangat, insya-Allah. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye-bye. Okay, thank you. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi next 2 weeks bersama CBM Mia. Okay, selamat beristirahat. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Su. Sama-sama.